Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okay, pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan kelas PDPR kita. Okay, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tentang sunat hayat dan sunat ab'ad. Murid-murid boleh buka pada muka surat 92 dan sehingga 96. Okay, baik, sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, sebelum tu, daripada perbualan ini, perbualan antara seorang ustaz dan juga seorang murid. Murid ni dia terlupa membaca doa kunut. Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh murid ini sebab dia terlupa membaca doa kunut? Okey, sekarang kita tengok. Perkara sunat dalam solat dia terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Amat dituntut. So, highlight sini. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Okey, sunat ab'ad ni kita kena sujud sahwi sekiranya kita terlupa bacaannya. Okey, ni sunat ab'ad kita kena sujud sahwi. Okey, yang kedua kita akan tengok pula tentang sunat hayat. Okey, sunat hayat, okey sebelum tu saya lupa. Contoh sunat ab'ad ialah membaca doa kunut. Okey, jika kita terlupa membaca doa kunut, kita perlu sujud sahwi. Okey, sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sunat hayat. Sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Dia dituntut. Tadi ab'ad amat dituntut. Hayat dituntut. Jika ditinggalkan tidak perlu. Tidak perlu buat sujud sahwi. Tetapi kalau sunat ab'ad tadi kita perlu buat sujud sahwi. Okey, kalau sunat hayat tidak perlu kepada sujud sahwi. Contohnya membaca doa iftitah. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula tentang apakah perkara-perkara yang termasuk di dalam sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad yang pertama ialah duduk dan membaca tahiyat awal. Kita duduk baca tahiyat awal. Okey, yang kedua membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sunat ab'ad tadi adalah sunat yang dituntut. Okey, yang ketiga membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir, wa ala ali Muhammad. Okey, yang keempat membaca doa kunut pada solat subuh. Okey, yang kelima berdiri semasa membaca doa kunut. Okey, yang keenam berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa kunut. Okey, ada 6 perkara di dalam sunat ab'ad. Okey, tengok ada 6 perkara di dalam sunat ab'ad. Okey, sekarang kita tengok pula tentang perkara-perkara yang terdapat di dalam sunat hayat dan juga sunat hayat dia terbahagi kepada dua, iaitu di dalam perbuatan dan juga yang kedua di dalam ketika bacaan. Okey, contoh sunat hayat di dalam perbuatan ialah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat tempat sujud, duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okey, duduk iftirash dan duduk tawarruk ni nanti kita akan belajar selepas ni. Okey, sekarang kita tengok sunat hayat di dalam bacaan. Okey, yang pertama melafazkan takbir intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat.
Okey, contohnya kamu sebut Allahu Akbar. Waktu kamu nak sujud, Allahu Akbar. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah. Dan membaca amin selepas Fatihah. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Yang kesembilan, membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sehingga habis. Yang ke-10, memberi salam yang kedua. Baik, sekarang kita tengok. Di sini dinyatakan tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika mana kita terlupa untuk membaca doa kunut ataupun ketika di dalam kita terlupa melakukan perkara-perkara di dalam sunat ab'ad. Bacaan ketika sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang pertama, tengok nombor 1, duduk iftirash, membaca tahiyat akhir. Selepas kita membaca tahiyat akhir, kita duduk iftirash. Tengok keadaan kaki. Yang lepas tu kita sujud. Sujud satu kali. Kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Lepas tu duduk antara dua sujud. Lepas tu kita sujud sekali lagi. Lepas tu duduk tawarruk. Dan akhirnya kita beri salam. Okey. Boleh? Okey. Sujud sahwi dilakukan juga seperti mana sujud ketika solat biasa, iaitu sebanyak 2 kali. Okey.